Assalamualaikum, hai semua. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okay, sebelum kita start, kita tengok mesej-mesej daripada subscriber kita dulu. Ada yang mesej apa ni, Predator 3807. Dari mesej tak pernah skip iklan, bantu YouTuber tempatan. Lepas tu kan saya perasan ada juga yang sharekan pengalaman masing-masing tau. Pengalaman yang best-best, yang panjang tu dituliskan. Jadi pengalaman macam itu biasanya saya akan pinkan supaya orang lain pun boleh turut baca juga. Lagipun kalau kita pin kan dia ada dekat atas sekali kan, senang lah. Dan ada salah seorang subscriber kita ni, nama dia Chuar Village 8123. Katanya betul, bila nak kena tindih akan ada tanda-tandanya. Macam saya kalau malam tu rasa ngantuk sangat-sangat, lepas tu rasa bahang, siaplah sekejap lagi. Satu dia cakap, saya punya selalu tertidur dan mimpi kawan-kawan. Lepas tu terus dihempap. Payahlah nak terangkan kalau tulis ni. Biasa kalau orang cakap kalau payah nak tulis, lukis. Senang sikit. Dah tu cerita yang panjang-panjang tadi, korang pergilah baca sendiri. Okay? Tapi baguslah dia orang sharekan pengalaman masing-masing kan. Okay, macam biasa kalau cerita seram je, kita takkan buat suara yang bersemangat macam tu tau. Tapi kita akan buat suara slow je. Sebab hari tu dah ada komen kan, buat suara slow je, macam tengah makan aiskrim macam tu. So video seram kita pada kali ni, dia bertajuk Penghuni Sebelum Kamu. Jadi dalam video ni sebenarnya ada beberapa kisah orang yang sama lah. Dia combine kan, jadi boleh tahan panjang jugalah. So tak payah lengahkan masa. Dah sedia? Jom kita mula. Okay, kita bagi nama gelaran dia ni sebagai Khadijah. Dan nama panggilan dia pula, nak panggil Katie ke panggil Tijah? Suka hati je kan. Okey, kita panggil Tijah lah, Tijah. Jadi Tijah ni merupakan seorang siswi yang belajar dekat sebuah kolej Islam di Kuala Lumpur. Dah agak lama dah, sekitar tahun 2004 ke 2007 macam tu. So dah lebih kurang 3 tahun dia menetap dekat asrama kolej tu. Dan asrama kolej tu pula adalah sebuah bangunan kondominium. Katanya penginap dekat kondo tu bercampur tau. Ada pelajar kolej diorang, ada juga pelajar daripada kolej yang lain. Lepas tu orang keluarga, orang bujang dan lain-lain. So mungkin satu part ataupun satu bahagian je yang diorang sewakan untuk student, dan selebihnya tu adalah orang awam. So kalau nak tahu, kondo ni dibina sekitar tahun 80-an tau. Tapi walaupun dah siap dibina, projek tu seolah-olah macam terbengkalai. Tak ada sesiapa pun yang menghuni kondo tu. Dibiar usang macam gitu je. Dan sebab musabab tu pula tak pernah dinyatakan. Kenapa kan? Orang tak nak tinggal situ, kenapa? Apa dah yang pernah berlaku? Sampaikan yelah kondo yang baru dibina tapi dibiar macam tu je. Buruk lah nampaknya. So sebab kondo tadi dibiarkan macam gitu, wujudlah kejadian yang tak diingini berlaku. Katanya dekat kondo tu dalam tahun 90-an macam gitu, pernah ada kes bunuh diri kat situ tau. So tahun 90-an tu juga ada pemaju lain pula yang beli dan bangunkan semula tempat tu. Lepas dia bangunkan tu, barulah dijual kepada orang ramai. Jadi gambaran kondo ni, dia adalah sebuah bangunan yang berpagar. Lepas tu ada pengawal keselamatan sekali. Kalau nak masuk dekat kondo tu, perkarangan kondo tu pun nak kena masuk dekat pintu utama. Dan ada guard lah dekat situ kan. Jadi kondo ni sebenarnya ada 11 tingkat. Tingkat yang paling bawah adalah tingkat G. Dekat tingkat G tu hanya ada tempat parking kenderaan je. Tingkat 1 pun tingkat untuk parking kenderaan juga. Jadi dekat tingkat 2 pula ada kolam renang. Dekat hujung kolam renang tu ada air terjun buatan. Lepas tu ada gym, ada gelanggang squash, bilik serbaguna, dewan serbaguna, mini playground. Kira macam-macam jugalah kan ada dekat kondo tu kan. Dah tu dia cakap dekat kondo tu juga ada kedai makan, ada kedai runcit. Dia kan lengkap, dah lengkap dah tu. Jadi tingkat 3 hingga ke tingkat 11 itu semua adalah rumah orang. So kondo ni ada 2 unit lift, ada 1 unit tangga kecemasan. Jadi kisah pertama yang dia sharekan dekat sini, dia bagi tajuk Siapa yang menyanyi tu. Katanya peristiwa ni jadi pada siang hari tau. So dalam bilik Tijah ni ada 4 orang termasuk Tijah. Katilnya pula 2 buah yang jenis 2 tingkat tu kan. Biasalah kalau student, tingkat bawah, tingkat atas. So pada masa tu dia tidur dekat tingkat atas. Dia ambil katil tingkat atas. Dekat bawahnya pula kawan dia yang namanya Eti. Katil satu lagi dekat tingkat bawah, Iza yang tidur situ. Dekat atas Iza tu pula kawan dia yang namanya Ina. Okey, pada hari tu memang diorang semua tak ada kelas tau.
Dia sendiri pun dah lupa dah hari tu hari Ahad ke hari Sabtu, macam tu lah. Tapi hari Minggu lah kan. Sebab yalah selalunya kalau hari cuti, memang Khatijah ni dia akan tidur agak lambat sikit. Lepas tu bangun pun lambat lah. Lepas subuh macam tu, dia akan tidur balik kan. Dah tu dalam pukul 10 pagi barulah dia terjaga. Bila dah bangun tadi, dia macam bermalas-malasan lah dekat atas katil dia, baring-baring, santai-santai gitu kan. Dan masa dia duduk bersantai tu, dia ada dengar suara Izzah yang tengah humming dekat atas katil sana. Katil Izzah ni kan katil yang sebelah bawah, tapi katil yang satu lagi, bukan katil yang share dengan dia, tak lah. So dia dengar Izzah ni humming. Kalau kita humming tu apa macam saya selalu kalau nak bagi anak tidur kan, kita akan humming kan. Lepas tu adik saya cakap, ish, scary lah kau humming. Kau ingat apa suara aku? Suara mau manggil ke? Masa tu dia dengar suara Izzah tadi tengah humming, duk macam tu. Jadi Tijah ni fikir, tak apa lah, dia ada geng kan dalam bilik tu, tak ada seorang-seorang. Tapi bila dia dengar betul-betul, lagu apa yang Izzah tengah humming dia macam tak jam pun, tak tahu langsung lagu tu tau. Tapi Tijah ni macam dia ignore, dia tak kisah sangat. Sebab dia tahu Izzah ni dia memang suka sangat dengar lagu tau. Dengar lagu pula dekat MP3, pasang earphone, lepas tu mulalah menyanyi sama-sama macam tu kan. Dah tu dia cakap sebenarnya suara Izzah ni macam tak sedap pun, tapi yelah at least ada orang dalam bilik tu. Dah tu dalam masa Izzah tadi duduk berhumming-humming macam itu, sesekali dia ada terdengar bunyi besi katil tu bergesel tau, krek kan. Yelah tandanya macam Izzah tu tengah bergerak ke apa kan. So masa tu tengah dia melayan perasaan, tiba-tiba je Izzah berhenti menyanyi tau. Dia macam perasan, kenapa sunyi sangat bilik ni. Rupanya Izzah dah berhenti dah menyanyi, berhenti humming tadi. Lepas tu dia fikir, mungkin Izzah ni sambung tidur balik agaknya. Dan beberapa saat lepas tu, krek, pintu bilik dia dibuka tau. Dibuka daripada luar. Dah dia pun pandang ke arah pintu tu. Rupa-rupanya yang buka pintu tu adalah Izzah. Ya, Izzah masuk dengan pakai kain tuala yang dia sanggul dekat atas kepala tau. Tandanya apa? Dia baru je siap mandi. So masa tu Tijah ni macam cuak lah kan. Dan masa tu dia jengukkan kepala sikit, dia tengok ke arah katil Izzah, kosong. Dah tu katil Izzah macam rapi je, seolah-olah tak pernah ada orang yang duduk dekat atas katil tu. Masa tu kan dia landing dekat atas katil, dekat bahagian atas kan. So dekat sebelah dia tu, dia dah boleh tersedia nampak lah katil Ina memang kosong, confirm kosong. Dekat bawah katil belah bawah dia pun Eti duduk situ kan. Katil Eti tu pun kosong. Jadi dia memang duduk sorang-sorang lah dalam bilik tu sebenarnya. Pada hari yang lain pula, kawan dia Ella pula yang terkena. Ella ni ada duduk dalam bilik 3 tau, tak sebilik lah dengan dia orang. Dan sebenarnya rumah dia orang ni ada 3 bilik. Satu bilik tu master bedroom, ada 4 orang. Bilik yang kedua tu bilik dia orang ni lah. Lepas tu bilik yang ketiga, bilik yang paling kecil. Bilik yang paling kecil ni dihuni oleh Ella dan juga senior dia orang, namanya Kak Ani. So katanya Ella ni dia selalu sangat tidur seorang dalam bilik tu tau. Sebab Kak Ani ni jenis yang jarang sangat ada rumah. Ya, Kak Ani suka tidur dekat rumah kawan-kawan dia. Kalau buat assignment sampai lewat malam ke apa, memang dia akan meletak dekat rumah kawan dia lah. So nak dijadikan cerita, ada satu malam tu, macam biasalah Ella tadi tidur sendiri kan dalam bilik dia. So katanya masa tu sambil dia layan mata tengah nak tidur kan, lali nak tidur tu, tiba-tiba je dia ada dengar lagu daripada radio dekat bilik dia. Masa tu dia dengar lagu Bunga Angkasa daripada kumpulan Terra Rosa tau. Dah tu dekat-dekat sampai ke hujung lagu tadi, dia ada terdengar suara nyanyian tadi diikuti dengan suara seorang perempuan yang sangat lembut dan juga halus tau. Lepas tu suara perempuan tu nyanyi sekali. Okey, saya tak tahu lagu Bunga Angkasa ni lagunya macam mana, tapi dia bagi lirik lagunya kat sini. Kan ku korban jiwa raga demi cintamu bunga angkasa. Jeng jeng jeng. Nak nyanyi pun tak tahu nadanya macam mana kan. Kan ku korbankan jiwa raga. Okey dah, rosak nanti teror rosak ni. Bila dah dengar suara seorang perempuan tadi, terkejutlah dia kan. Apa lagi daripada layu-layu mata macam dah nak lali, nak tidur dah. Terus dia bulatkan mata. Suara siapa tu? Masa tu mulalah perasaan cuak dah kuasa diri dia dah. Dah lah dia seorang je ada kat dalam bilik tu kan. Mana pula datangnya suara penyanyi yang perempuan tu. So cepat-cepat dia tutup radio dan dia cuba pejamkan mata. Katanya rasa baik jugalah. Suara tu dah tak muncul lagi dah. Bahaya jugalah dengar lagu Bunga Angkasa ni kan. Okey, kisah yang kedua ni dia bagi tajuk Nasib si Pak Gad. Jadi cerita ni sebenarnya daripada pakcik-pakcik pegawal
pengawal keselamatan kondo tu. Dan kisah ni diceritakan oleh pakcik-pakcik tu sendiri kepada salah seorang kawan dia. Katanya kawan dia ni macam agak peramah lah sikit. So kalau balik kerja ke balik kerja pula. So kalau balik kelas ke macam tu, dia akan singgah kejap, lepas tu lepak-lepak dengan Pak Gad tu, sembang-sembang macam tu kan. So banyaklah cerita dia tahu. Jadi Pak Gad ni cerita, selalunya diorang tak akan keluar meronda bila jam dah betul-betul tepat pukul 12 tau. Pukul 12 pagi ataupun pukul 12 tengah hari. Peliknya pukul 12 tengah hari pun diorang tak akan keluar juga kan. Lepas tu tanyalah kan kenapa. Dan diorang cakap kalau waktu-waktu macam gitu memang akan ada yang menunggu. Memang padah menunggu macam tu lah. Diorang bagi tahu jam 12 tu, 12 tengah malam ke 12 tengah hari ke, seolah-olah macam waktu tu penghuni gaib ni akan keluar tau. Kalau Pak Gad ni meronda juga pukul 12, confirm diorang akan diganggu. Pernah ada Pak Gad ni meronda pada pukul 12 tengah malam tau. Lepas tu terserempak dengan makhluk tu. Nak dijadikan cerita, masa tu Pak Gad tadi meronda dekat tingkat 2. Macam yang kita bagi tahu sebelum ni lah. Dekat tingkat 2 tu kan ada kolam renang. Lepas tu dekat hujung sana ada air terjun buatan kan. Tapi sebenarnya kalau dah ada air-air macam tu, memang tempat dia orang sebenarnya. Tak boleh nak lari dah. Okey. Dah sedang elok je Pak Gad tadi jalankan tugas dia, meronda semua. Tiba-tiba je mata dia terpaku pada satu susuk tubuh tau. Dan susuk tubuh tu ada dekat hujung kolam sana. Masa tu Pak Gad tu terfikirlah, siapa pula yang duduk-duduk bersantai-santai kan dekat tengah-tengah malam ni, dekat kolam renang ni lagi. Ya kan dah lewat sangat ni. Padahal kedai-kedai dekat tingkat 2 tu pun semuanya dah ditutup. Lampu-lampu dekat aras tu pun dah dimatikan. So Pak Gad tadi macam heran lah kan. Tapi dia beranikan diri untuk tengok betul-betul, amati betul-betul sosok penampakan yang nampak tu. Katanya masa tu berbekalkan cahaya lampu sama-sama je. Lepas tu dengan cahaya lampu suluh yang dipegang tu, dia suluh ke arah tubuh tu. Dan dia nampak lihat sosok tubuh tu ada duduk dekat atas batu-batuan air terjun buatan tu tau. Dan sosok tu pakai baju putih lusuh, rambutnya panjang, tapi muka dia tak nampak tau. Time tu lah menggigil lutut Pak Gad tadi. Lepas tu terus lari. Okey, kisah ketiga ni dia bagi tajuk lift dan juga bilik sampah. Jadi bilik sampah ni ada betul-betul dekat depan lift, yang ada dekat dengan tangga kecemasan. Dan macam biasalah tangga kecemasan ni kan memang ada pintu kan. Dan tu dekat sebelah sisi pintu tangga tu ada satu bilik. So dekat dalam bilik tu lah ada satu tong sampah yang besar. Katanya akan dijadikan tempat bilik sampah tu lah. Jadi setiap tingkat memang akan ada tong sampah besar tu. Dan katanya lift tu pun pelik juga tau. Sebab lift ni kalau kita naik, selalunya dia akan berhenti dekat satu tingkat, walaupun tak ada siapa-siapa yang tekan pada tingkat tu. Dia sendiri pun dah lupa dah tingkat berapa. Cuma mungkin dalam ingatan dia tingkat 3 ataupun tingkat 5 macam tu lah. Dah tu dekat tingkat yang lift berhenti tu, tingkat tu katanya agak suram. Lepas sunyi je. Sebab tak banyak rumah dekat tingkat tu, ataupun tak banyak penghuni yang tinggal pada tingkat tu. Dan Tijah ni cakap, kalau malam-malam je ataupun waktu sunyi, lift tu akan berhenti sendiri dekat tingkat tu. Pernah beberapa kali jugalah dia sendiri yang alami. Dan pernah ada satu malam, Tijah dan juga kawan-kawan dia balik daripada makan malam. So diorang pun naiklah lift tu kan. Dan masa ada dekat dalam lift tu, tiba-tiba je lift tadi ting terbuka tau. Loceng berbunyi. Lepas tu pintu lift tu pun terbuka, tapi tak ada siapa-siapa pun yang masuk. So diorang macam terdiam lah kan. Lepas tu Tijah ni perasan yang Ella, riak muka dia tu berubah tau. Sebab katanya Ella ni macam ada kelebihan sikit. Mata dia ni mudah sangat nampak kelibat-kelibat ataupun makhluk halus ni. Dan sampai dekat rumah barulah dia bagi tahu sebenarnya ada makhluk yang masuk masa lift tadi terbuka tau. Nasib baiklah juga sebab dah sampai dekat dalam rumah dah, baru dia buka cerita tu kan. Jadi mungkin sebab tu lah air muka dia tu nampak pelik. Peristiwa yang lain pula, pernah tau dia balik daripada makan malam juga, dan dia tekanlah butang lift tu. Belum sempat pun lagi dia nak tekan, tiba-tiba je ada kelibat sesuatu yang melintas. Katanya benda tu setinggi macam kanak-kanak yang 4 tahun macam tu. Melintas laju je dekat depan dia. Masa benda tu macam nak melintas, dia sempatlah mengelak. Lepas tu dia macam terkejut kan. Apa benda tadi tu? Sebab benda tu lalu sepintas lalu je, laju katanya. Dan kelibat tu seolah-olah macam bayangan hitam je.
So member dia ni macam pelik lah kan tengok dia. Lepas tu member dia tanya, kau ngelak apa? Lepas tu dia pun macam gilingan kepala je lah, tak nak lah buka cerita kan. Ada satu lagi pengalaman lift dia masa siang hari. Masa tu dia nak pergi kelas tau. Macam biasalah, dia jenis yang lebih laju daripada kawan-kawan dia yang lain. So dia akan sampai dulu dekat lift tu. Jadi dia pun tekan butang lift dan tanpa menoleh, dia dapat dengar bunyi kasut kawan-kawan dia tau. Menampak lah daripada bunyi jauh. Lepas makin dekat ke arah lift kan. So dia fikir, mungkin diorang ni dah sampai lah. Cuma masa tu dia tak palingkan muka tau. Dia tak tengok ke arah kawan-kawan dia ni. Dia cuma dengar je. Dia cuma dengar tap yang berjalan kan. Berjalan, lepas tu berdiri dekat sebelah dia. Yang kedua berjalan, berdiri dekat sebelah dia juga, sebelah kawannya tu. Dan yang ketiga berjalan, ada dekat belakang dia. Dia dengar lah semua tu. Bila pintu lift terbuka, dia pun masuk. Lepas tu kawan dia orang satu-satu masuk. Dan dia pun tanya lah kan, mana seorang lagi? Kan dia dengar ada 3 tadi kan. Dia pun jenguk lah daripada dalam lift tu. Dia jenguk keluar. Dah tu 2 orang kawan dia ni macam heran. Kau tunggu siapa? Dah tu Tijah tadi pun cakap, tadi kan ada seorang lagi yang datang dekat lift. Dia orang cakap, mana ada, dia orang 2 je yang keluar daripada rumah tadi. So dia pun tutup lah lift tu kan. Dia fikir, entah pemilik kasut yang ketiga tu dah masuk agaknya. Jadi berbalik kepada cerita bilik sampah tadi. Sebenarnya bilik sampah ni, ini cerita daripada tingkat lain tau. Kawan-kawan dia juga, tapi daripada tingkat lain. Katanya dekat bilik sampah tu kecoh dengan kisah bayi berdarah tau. Sebab ada yang pernah terserempak dengan bayi berdarah tu. So dia namakan kawan dia yang terkena ni adalah Aida. Masa tu sebenarnya hari dah malam dah, tapi dia tak fikir bukanlah. Sebab yelah, jarak daripada bilik dia, rumah dia dengan bilik sampah tu tak jauh mana pun. Jadi masa dia makin mendekati bilik sampah tadi, dah nak sampai dah, dia dengar macam bunyi bising je. Lepas tu dia dengar betul-betul kan, daripada mana bunyi bising ni? Lepas tu dengar betul-betul, ini daripada bilik tu, macam tu kan, bilik sampah tu lah. Bunyinya tu seolah-olah macam ada orang yang tengah menyelongkar sampah tau. Dan pintu bilik sampah yang tertutup masa tu, dia buka perlahan-lahan. Dah tu, bila dah terbuka tadi, dia terkejut gila sebab dia nampak ada seorang bayi yang tengah bergayut dekat tong sampah yang besar tu. Lebih mengerikan lagi, bila dia tengok betul-betul, bayi tu hanya pakai kain lampin je dan penuh dengan lumuran darah tau. So masa tu dia fikir, anak siapa pula ni kan dekat tong sampah malam-malam ni. Sebenarnya tak tunggu lama pun, lepas dia nampak tu dia terus cabut lari. Jadi lepas kejadian tu je, ada beberapa orang lagi yang terserempak dengan bayi tu. Ada juga yang dengar je bunyi macam sampah sarap tu diselongkar. Jadi bila diorang dah sampai nak buang sampah dengan bunyi bising macam tu kan, terus diorang batalkan niat untuk buang sampah. So sejak daripada tu, diorang hanya berani buang sampah pada waktu siang je. Waktu malam memang taklah, sebab takutnya terserempak dengan baby kecil tu. Jadi kisah yang keempat ni, dia bagi tajuk Tersesat Dalam Rumah. Kisah ni diceritakan sendiri oleh kawan dia yang namanya Wati. Jadi Wati ni, dia tinggal dekat tingkat yang kata bilik sampah berhantu tadi kan. Dia tinggal dekat tingkat tu lah. Nak jadikan cerita, ada satu malam tu, dia dengan kawan serumah dia turun makan malam. Dah tu diorang ni lepak-lepak dekat kedai makan sampailah lewat malam. Masa diorang nak balik rumah tu, kawan dia naik dulu tau. Sebab katanya Wati masih lagi ada hal yang dia nak settlekan masa tu. Jadi lepas dah settle semua, Wati pun pergilah ke arah lift tu kan. Katanya masa tu dia mula rasa cuak sebab mikirkan jam dah pukul 12 lebih dah. Hati dia pun dah mula berdebar-debar. Lepas tu masa dia tunggu lift tu, ting, lift terbuka. Dia pun masuk lah kan, tekan butang lift ke tingkat dia tu. Dan sampai je dekat tingkat misteri tadi, ingat lagi tak? Bila tingkat misteri tu je, mesti pintu lift akan terbuka kan. So sampai je dekat tingkat tu, pintu lift terbuka. Dan macam biasalah, tak ada siapa-siapa yang masuk. Sudah. Dalam hati Wati masa tu rasa macam menyesal gila. Sebab yelah, biarkan kawan dia naik dulu kan. Lepas tu dia pergi naik sorang-sorang pula. Padahal dia dah tahu banyak dah cerita misteri dekat kondo ni. So masa tu pintu tutup. Lepas tu lift tadi pun bergerak naik. Masa dekat dalam lift tu, dia rasa lift tu bergerak perlahan sangat. Katanya takut dia tu lain macam tau. Dan tiba-tiba je dia rasa ada angin panas yang menyapa tengkuk dia tau. Lepas tu ada suara pula. Sudah. Suara ni suara mendengus tau, sambil bernafas macam tu. Katanya suara mendengus dan bernafas tu sangat-sangat dekat dengan telinga dia tau.
Padahal dia tahu dalam lift tu dia seorang je yang ada. So dia cuma abaikan gangguan tu semua. Dia berdoa supaya cepat-cepatlah sampai dekat tingkat dia kan. Tapi nasib dia malang tau malam tu. Sebab sekarang ni dekat telinga dia bunyi loceng pula. Bunyi loceng tu macam gelang loceng tu tau, yang selalu penari-penari Tamil tu pakai tu. Tahu kan? Dia keleng. Gitulah kot. Jadi bunyi tu makin lama makin jelas. Makin lama makin jelas. So dalam takut-takut tadi, Wati dia menoleh sikit. Dia nak tengok kan. Tapi tengoknya pun daripada ekor mata je lah. Masa tu dia nampak ada sepasang kaki hitam tengah pakai gelang yang berloceng tau. Dah tu kaki tu tengah menghentak-hentak lantai, seseolah macam tengah menari agaknya. Kaki tu pula betul-betul ada dekat belakang dia tau. Tak lama lepas tu alunan loceng tadi makin rancak. Jantung dia ni tak cakap, dudak kan. Sambil-sambil tu dia bacalah ayat suci Al-Quran. Cuba baca sebenarnya, tapi katanya habis berterabur, lintang pukang semuanya. Tak lama lepas tu, ting, pintu lift tadi terbuka. Tak tunggu lama dah, dia terus keluar daripada lift tu. Lepas tu lari ke arah rumah dia. Katanya masa tu dia lega sangat sebab dapat keluar daripada lift puaka tu. Tapi sebenarnya lega pun beberapa saat je. Sebab lepas dia ada betul-betul dekat depan rumah dia, barulah dia perasan rupa-rupanya dia lupa nak bawa kunci rumah. Lepas tu dia tertinggal handphone. Memang perfect sangat lah. Dah tu puas tau, dia bagi salam, panggil-panggil kawan-kawan dia ni. Tak ada siapa pun yang nyahut. Kesian kan. Tak tahulah berapa lama dia pergi ketuk pintu rumah tu, barulah kawan dia pergi buka pintu tau. Masa dia masuk rumah tu, memang badan dia habis dah menggigil. Dah tu kawan-kawan dia pun tanya kan. Dah tu dia pun ceritakanlah apa yang dah berlaku. Lisa, salah seorang kawan serumah dia, yang kata matanya tu boleh nampak tau benda-benda gaib ni semua. Lepas tu Lisa cakap sebenarnya benda tu yang follow Wati ni dah masuk sekali dalam rumah tu. Dan sekarang ni makhluk tu sedang berlega-lega dekat dalam rumah mereka. So masing-masing macam ketakutan lah kan. Lepas tu diorang ambil keputusan untuk buat bulatan dekat ruang tamu dan baca Yasin sama-sama. Yelah macam sebagai usaha untuk diorang nak halau benda tu lah. Pintu sliding balkoni tu pula diorang buka luas-luas, dengan harapannya yang ada dekat dalam rumah tu boleh keluar ikut pintu sliding tu kan. So katanya puas diorang baca Yasin. Malangnya Lisa cakap benda tu masih lagi berlega-lega dalam rumah diorang. Nita yang masa tu duduk dekat depan laptop tau. Laptop tu pula tak terpasang. Skrin laptop tu macam gelap lah kan, hitam lah kan. Masa tu dia nampak ada sesuatu yang melintas dekat belakang dia tau. Katanya makhluk tu berpakaian putih. Dah tu salah seorang daripada diorang ni cuba telefon seorang ustaz. Lepas tu dapatkan bantuan. Dan esoknya tu ustaz datang. Lepas tu ustaz tu lah yang halau makhluk tu keluar daripada rumah mereka. Barulah lega sikit hati diorang semua kan. Okey, kisah kelima ni kisah terakhir tau. Dia bagi tajuk Si Gelang Loceng. Katanya peristiwa ni berlaku beberapa minggu lepas kisah gelang loceng tadi. Ya, hantu gelang loceng yang masuk dalam rumah kawannya tu kan, kawannya Wati tu. Lepas kes tu baru jadi kes ni. Katanya si gelang loceng ni rupa-rupanya jelmaan gadis India yang pernah mati bunuh diri dekat kondo tu satu masa dululah. Dan selalunya makhluk ni akan ganggu kaum lelaki sebab macam dia nak lunaskan dendam dia pada lelaki macam tu lah. Tapi kalau ada siapa-siapa je lalu pada waktu dia ada, tak kira lah lelaki ke perempuan ke, dia tetap akan ganggu. So pada masa tu sebenarnya kehidupan dia jalan macam biasa je lah. So pada masa tu kehidupan dia orang jalan macam biasa. Tibalah malam minggu, dia Tijah tadi dengan kawan-kawan serumah dia berkumpul dekat ruang tamu. Diorang cuma macam lepak-lepak, sembang-sembang macam tu kan. Katanya maklumlah, zaman tu bukan zaman gadget canggih macam sekarang. Orang yang betul-betul mampu je yang boleh pakai laptop ataupun bimbit semua kan. So masa yang terluang tu diorang akan guna untuk menyembang je lah. Jadi masa tu punyalah seronok bercerita dari satu topik ke topik yang lain. Dan masa pun terus berlalu. Time tu pun dah sampai ke tengah malam dah. Jadi masa tu adalah kawan-kawan dia yang mengantuk kan, nak masuk tidur dah. Tinggallah dia Tijah ni dengan beberapa lagi orang kawan dia masih galak lagi bersembang. Katanya dia rancak je duk bercerita tentang episod kegemaran dia dalam komik anak-anak Sidik. Jadi masa tu sebenarnya dia cerita tentang kisah Miss Bone Sidik yang katanya bertemu bidadari. Saya pun tak pasti sangat ada ke kisah macam itu kan. Lepas tu dia cakap lah yang lukisan komik tu cantik, nampak real je bidadari tu kan, cantik sangat. Dah tu kawan-kawan dia yang lain macam tekun je dengar cerita dia kan. Sedang asyik dia bercerita tu, tiba-tiba je dia terdengar cing. Lepas tu dia terdiam tau. Dia salah dengar ke? Kawan-kawan dia yang lain pun turut pasang selinga juga, nak dengar juga kan. Rupa-rupanya dia orang sendiri pun dengar juga.
Jadi masa tu diorang saling berinteraksi dengan ekor mata je. Dah tu buat mimik wajah macam tu kan, tanpa bersuara. Sebab kan kalau bersuara orang tu ada kan dengar kan. So bila dengar balik, bunyi lagi cing 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 macam tu kan. Bunyi gemerincingnya tu seolah-olah makin hampir dengan rumah diorang tau. Pelik. Ya kalau manusia biasa, kenapa berjalannya tu seolah-olah macam langkah dia disusun atur tau, satu demi satu, lambat-lambat tapi berentak, macam tersusun lah. Dah tu jantung diorang semua dah berdegup laju dah. Bunyi tu pun makin lama makin hampir. Dan tiba-tiba je bunyi tu berhenti dekat depan rumah diorang tau. Senyap lah masa tu, diorang semua senyap. Dan masa diorang amati betul-betul tu, dah tak ada lagi bunyi tu. Bila dah senyap sunyi tu, diorang semua terus lari masuk bilik masing-masing tau. Tijah dengan Izzan ni berlari masuk bilik diorang lah. Eti yang tengah tidur masa tu pun terjaga. Lepas tu dia macam terpinga-pinga kan, tengok diorang ni semua ketakutan, lari bertempiaran macam tu. Katanya Izzan masa tu dia takut sangat sampaikan hampir-hampir kena histeria. Dia menangis, ya betul dia menangis tau. Lepas tu dia sebut takut sambil-sambil menangis. Sambil tu dia tekuk belakang telinga kan, tak nak dengar. Lepas tu dia pejam mata dia rapat-rapat. Eti yang tak tahu cerita apa-apa, dia cuma suruh semua orang bertenang. Lepas tu Eti peluk Izzah tadi sambil baca ayat kursi. Dan kali ni Izzah nampak macam tenang sikit. Kawan-kawan yang lain pun masuk bilik diorang juga. Yelah sebab dengar suara Izzah nangis tu kan. So masa tu keadaan dah agak terkawal dah, suasana agak sunyi. Dan diorang pun tak sangka diorang dengar lagi bunyi tu, bunyi loceng tu. Tapi kali ni diorang dengar bunyi loceng tu makin jauh tau, makin jauh, lepas tu hilang. Lepas dah rasa tenang tu, barulah diorang ceritakan apa yang diorang alami pada Eti. Sebab tadi kan Eti tidur kan. Lepas tu diorang cakap tu lah, berani sangat menyembang bukan-bukan sampai lewat malam macam gini. Kan dah terkena. The end. Okey lah, saya rasa sampai di sini untuk video kali ni. Saya harap korang sukakan video ni. Dan macam biasa, kalau korang sukakan video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.